Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saudara-saudara sekalian, saya ingin menceritakan tentang satu topik. Saya percaya sebagian besar daripada anda tahu apa yang dimasukkan ke dalam makanan kita. Cuma kebelakangan ini orang sudah ada kumpulan-kumpulan yang membenarkan dan saya nak anda dengar elok sama ada nak benarkan atau tidak MSG ni ataupun Ajinomoto ni dimasukkan ke dalam makanan sewenang-wenangnya. Jadi saya tak nak buat keputusan sekarang, nanti habis kita buat keputusan. Selalunya dia mesti berdasarkan kepada sesuatu fakta, bukan disebabkan oleh cuma mitos sahaja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anda di Malaysia? Saya mengharapkan anda masih lagi sihat walafiat dan sentiasa dalam keadaan senyum sokmo dan bersyukur atas nikmat yang Tuhan bagi sentiasa. Salah satu daripadanya ialah MSG atau Ajinomoto, sebab ini juga orang kata apa, anugerah daripada Allah, cuma kita sudah modify. Modification ni sebenarnya berlaku pada tahun 1908 lagi oleh seorang Japanese researcher. Dia makan isi dia punya sup sedap bukan main, dan didapati dia boleh buat kajian namanya Mr. Kikunia Ikeda. Ikeda ni dia tengok, dia pergi buat survey dan dia study daripada rumput laut. Rumpai laut ni seaweed tu mengeluarkan satu rasa baru namanya umami. Umami ni rasa dia macam orang panggil savory dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Melayu pedas tak pedas, rasa dia bukan pahit, dia bukan masin. Itu dah 4 daripada diri rasa yang kita biasa. Masin, masam, pahit, manis. Satu lagi yang orang cari namanya umami. Dalam bahasa Jepun, umai maksudnya sodap ataupun sedap. Jadi memang sedap betul. So, daripada situ dia dah patent, dia dah copyright. Siapa pun tak boleh tiru dia. Dia keluarkan dengan nama brand dia Ajinomoto. Ingat tak? Okay, so itu sebagai mukadimah bagi mereka nak belajar tentang topik pada malam ini. Benarkah apa yang dinamakan MSG, monosodium glutamate tu, benarkah ia sudah boleh kita makan sekarang? Jadi kita sambung. Daripada situ didapati semua jenis makanan bila masuk MSG atau masuk Ajinomoto ni mesti sedap. Jadi sudah terkenal daripada awal hingga sekarang pun MSG atau Ajinomoto adalah orang panggil penyedap rasa ataupun pemicu rasa. Orang panggil flavor enhancer. Sehingga kan ada saintis mengatakan you boleh letak habuk ke ataupun debu pun kalau masuk MSG sedap juga. Sebab tu kalau you tengok makanan-makanan yang penuh dengan MSG, walaupun dia simple, tu tak, kadang-kadang kalau you tengok katakan ambil mi fast, nak sebut brand tu orang marah pula, tapi semua brand-brand orang kata mi Maggi ke ataupun fast food semua ni yang you tengok dalam masukkan air panas saja tu tak ada apa, cuma dia punya mi keras tu saja, lepas tu dia masuk dia punya bubuk dia tu, dia punya perencah dia tu cukup. Sehingga kan saya dengar orang kaya-kaya pun yang kayangan ni naik kapal terbang, bila business class ke first class, dia tak mau makanan yang 5 star. Kalau dia balik ke Malaysia je, kalau naik MAS dia nak Maggi mee, yang dimasuk sikit sayur dan sebagainya, punya sedap. Dia kata, saya nak tanya tu, macam mana boleh rasa sampai macam tu, walaupun ada 5 star food, dia orang boleh tolak ke tepi, yang ni lebih dia cari. Itu dipanggil, salah satu pada awal-awal dulu namanya Chinese Restaurant Syndrome. Pernah dengar? Berarti lebih popular di kalangan restoran-restoran di tempat Chinese food tu, mereka memang wajib letak MSG. Jadi orang-orang lain pun dah mula ikut. Jadi restoran-restoran biasa, kalau tempat-tempat kita di Malaysia pun ataupun di mana-mana saja pun, bukan kata Malaysia, termasuk Amerika sekali, Europe sekali pun dah pandai pakai MSG, sebab dia tahu kalau tak letak MSG ni, dia mungkin kalah dengan pesaing sebelah dia. Faham? Okey. So kita sambung cerita pula. Itu daripada makanan yang digoreng, dimasak.
Lepas tu dia masukkan dalam makanan-makanan fast food. All fast food, termasuk KFC. Kalau saya sebut nama ni, saya berani sebab dah ada orang buat kajian. All the fast food, brand-brand yang ternama pun, kalau dia tak letak, dia kalah juga. So kalau you tengok dalam supermarket, hampir 90% daripada makanan, sehinggakan salad dressing pun, salad, dia punya kuah ataupun dia punya minyak-minyak nak kita letak atas salad kita kan, nak mix dengan salad punya dressing tu pun ada orang panggil MSG. Tak kira lah tuna, dalam canned food, gergasi-gergasi nama brand-brand, seperti kalau tadi saya baca Heinz, Lipton, you bayangkan semua ni ada. Betul? Kalau saya sebut lagi nama-nama tu, semua dah terlibat. Pasal apa? Dia orang dibenarkan, ni isunya, dia orang dibenarkan pakai nama lain daripada Ajinomoto. Jadi dia orang tak takut lah. Kalau you dengar nama-nama seperti modified food starch, you balik nanti, atau you nak pergi beli kat supermarket, you ambil 100 kotak ataupun chips, potato chips lah, Doritos lah, all the daging-daging deli food, tahu tak, deli meat, cold meat yang dalam freezer dan sebagainya tu, Masya Allah. Sampaikan cheese pun ada. Jadi saya tak tahu apa yang tak ada. Isunya sekarang, kenapa kita boleh biarkan diri kita sampai ada nama-nama yang dia orang camouflage. Dia macam menipu kita lah. Dia tak mau tulis Ajinomoto, dia tulis kat situ seperti autolyzed yeast. Kita dengar nama ni pun macam canggih. Mungkin bukan ada Ajinomoto pun lah. Tapi kalau you dengar seperti modified food starch, jangan tempuh. Most of the product dia berani letak modified food starch sebab diluluskan oleh FDA. Kalau FDA ni maksudnya satu authority yang check. Kalau you tipu memang kena. Okay. Tapi dia letaklah modified cornstarch, natural flavor, dia letak sampai organic sodium carcinate, yeast extract lagi. Lepas tu ada berkaitan seperti kalau you dengar autolyzed, hydrolyzed, vegetable protein, protein isolate. Namanya dekat, dia orang kata 100 lebih nama baru atau nama panggilan lain. Jadi kita ni orang kampung, betul tak akak? Okay, abang, betul tak? Kita mana tahu. Dan kita tak pernah tengok ke belakang pun. Sos, kalau you tengok ni, kicap-kicap semua tu confirm ada. Tak kira lah dia tulis organik tak organik, tapi Ajinomoto tu tak ada. Baik, apa isunya? Cuba dengar. Orang kata kalau makan kurang daripada 3 gram sehari masih boleh tahan. Memang kita makan pun tak semua orang ada side effect kan. Saya ulang, bawah pada 3 gram, lebih kurang 3 suku sudu teh Ajinomoto sehari boleh. Maksudnya tak akan bermasalah. Sehingga kan orang kata kalau macam tu, asalkan sedap je, tak kisahlah. Ada formula pula dia orang bagi. 30 mg per kilogram. Masih dibenarkan. Wah, dahsyatlah macam tu kan. Bagi saya, masih ada lagi cara-cara lain yang boleh menyedapkan makanan. Saya nak menggalakkan you berjinak-jinak dengan rempah ratus ataupun bawang-bawang, ada bunga cengkeh lah, bunga lawang lah, all this, buah pelaga dan all this. So you jangan risau, memang kat Asia kita banyak lagi choice. Ramai rumah ataupun isi-isi ataupun suri rumah tangga ni dah pandai, tak ada langsung Ajinomoto dalam rumah dia. Cuma bila dia keluar, isunya ialah kalau you kena Chinese restaurant syndrome, kalau kebas-kebas belakang leher you turun ke bau, lepas tu rasa lemah badan, lepas tu rasa ada berdebar jantung, confirm itu disebabkan oleh Ajinomoto. Kalau you makan tempat luar selalunya, you dah naik ruam, orang kata gala-gata tu, confirm. Okey, satu lagi, tak pasal-pasal memory you kalau dah mula blur sekarang, dah mula tak boleh fokus dan you jadi irritable, selalu sangat jadi mood swing. Tahu mood swing? Sekejap okey, sekejap tak okey. You tengok partner you ni tak pasal-pasal, kenapa dulu okey, bila makan restoran luar, pergi birthday party, balik jadi buat mengamuk pula. Padahal duduk kat rumah seminggu tak ada benda. Okey, contoh, rambut dah mula rontok ataupun dah mula nak jadi botak, risau tu.
Lepas tu ada juga orang yang dah mula buncit. Salah satu sebabnya ialah banyak sangat dan kerap sangat makan bahan-bahan berajinomoto. Saya dah ulang. Banyak makanan kita kalau ambil 100 jenis makanan, 80-nya ada ajinomoto. Macam mana tu? Kecuali kalau you betul-betul bela sendiri you punya daging, binatang tu, ataupun you sendiri tanam pokok, ataupun you tak masuk dalam tin dan sebagainya, boleh. Okey. Lepas tu ada masalah diabetes. Senang orang kena diabetes sebab MSG, ajinomoto, boleh meningkatkan insulin sampai 3 kali ganda. Berarti dia menambahkan apa orang panggil masalah insulin resistant. Ini diringkaskan senang dapat diabetes lah. Okey, faham? Dan orang kata setengah tu sampai mata pun boleh rosak, urat saraf, budak-budak kecil yang hyperaktif langsung you tak boleh bagi ajinomoto. Saya ulang. Kalau budak tu you nampak hyperaktif je, belum lagi ADD, attention deficit. Kalau autistik, dan kalau you kata you sayang anak you hantar mahal-mahal kelas semua, tapi makanan tak jaga, banyak ajinomoto, dia tak akan baik sampai bila-bila, bahkan lebih menerukkan. Sebab apa? Ajinomoto adalah cytotoxin, maksudnya dia toksik kepada sel-sel otak. Habis macam mana nak baik? Asma, kalau siapa budak ataupun orang dewasa pun ada, memang tak boleh baik asma. Lepas tu ada masalah apa lagi? Liver. Okay. Siapa yang senang kena fatty liver, siapa yang kena masalah buah pinggang, ajinomoto lah antara musuh utama. So yang paling penting, cek diabetes, cek kenapa you mengantuk, cek kenapa cepat gemuk sekarang. Ada orang sakit tulang, sendi-sendi, dan ada orang bermasalah yang paling kita takut adalah irreversible brain damage. Otak tak boleh kita ghostan lagi apabila dia dah rosak melalui terlalu tinggi ajinomoto. Jadi, keputusannya saya dah tahu, anda pun dah tahu, saya masih lagi berpegang walaupun dah ada beberapa mazhab yang dah mula melepaskan. Ajinomoto ni kononnya tidak banyak beza daripada garam. Kan sodium, monosodium. Sodium tu adalah formula dia, dicampur dengan glutamate. Glutamate tu natural, dalam body kita pun ada, kita perlukan untuk jaga appetite, semua tu bagus. Tapi bila campur dengan sodium, jadi ini jadi musuh utama. Bila formula tu dia campur, jangan disamakan dengan sodium kebiasaan. Maksudnya sodium chloride ataupun sodium Himalaya mountain rock salt, semua tu bagus, bukan bagus saja, diperlukan pula tu. Tapi kalau you cuma ambil sodium glutamate, monosodium glutamate, dia menjadi masalah. Faham? Okey, so garam jangan anda tinggal, perlu sangat, sebab asid kita dalam stomach perlukan chloride, hydrochloric acid tu, dia perlukan garam juga untuk memproseskan protein, supaya menjaga enzim-enzim kita, supaya meningkatkan imuniti kita. Garam amat diperlukan untuk hidrasi dan jaga electrolyte balance, dan akhir sekali nak balance sodium, potasium, nak jaga jantung, semua tu. Faham? Okey, so jangan campur aduk dengan garam bukit, dengan dikatakan disebabkan dalam ni pun sodiumnya, sebenarnya dia orang buat keputusan tu sebab sodium glutamate ni, sodium dalam ajinomoto ni kurang daripada kalau dibandingkan dengan garam kita makan kat makanan tu. Garam yang bukan ajinomoto tu, faham tak? Tapi itu ada salah satu kesalahan yang besar, satu keputusan yang kita kena buat. Kita masih nak mempertahankan body kita, jangan masuk banyak. Kalau terkena di luar, tak ada choice, makan kalori, pergi mengopi dengan kawan, terkena ajinomoto tu, saya rasa tu masih boleh dimaafkan. Tapi sengaja orang tabur ajinomoto sebab nak menyedapkan makanan, habis. Okey. Cukup dulu saudara-saudara sekalian, saya mengharapkan you mendapat manfaat pada malam ini. So, saya doakan anda sihat walafiat. Cuma saya nasihatkan jangan lupa ambil tu secara istiqamah, sebab ini adalah kelemahan dalam badan kita. Kita tak cukup omega 3, kita tak cukup D3 Santera tu, dan sekarang kita ada Moringa Plus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia anda bahagia, akhirat kita syurga. Senyum somo dan let go, feel good all the time. No more MSG, okay? Bye.
Baik, saya mencari cuma 20 orang saja yang kali ini untuk saya buat kelas demi kelas untuk saya mengajar dia jadi dropshipper saya. Saya punya trainer, saya dah ajar di mereka untuk train you all tanpa modal langsung, yang perlu cuma handphone dan jari yang masih boleh bergerak. Kalau itu ada, you dah boleh berniaga tanpa modal, tanpa risiko apa-apa, sama ada you bekerja boleh buat part time ataupun full time suri rumah tangga, no problem. Dengan syarat you kena rajin sedikitlah belajar dan ikut apa yang kita tunjukkan, sebab semuanya dibuat secara percuma. So kalau nak dari antara 5 hingga 10 ribu tu, orang kata apa, senang-senang aja kalau you buat betul-betul. Okay, nak lebih pun boleh, tak ada masalah. Nanti kita pelan-pelan akan ajar you, dan yang penting you sign up dulu secepat mungkin. Cuma 20 yang pertama saja, okey?